Hai, Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat datang ke channel Maizara 96. Untuk hari ini nak kongsikan macam mana cara untuk kita sediakan api di kawasan hutan yang kelembapan yang agak tinggi. Jadi ada beberapa kaedah dan ada beberapa cara. Cuma pada video ini akan dikongsikan cara bagaimana untuk kita nak menyediakan api supaya api yang kecil tadi tidak bersentuhan ataupun rapat ke lantai tanah. Akan belajar cara bagaimana untuk menghidupkan api semasa terlibat dalam aktiviti perkemahan. Ianya merupakan salah satu subjek dalam pelajaran ikhtiar hidup. Akan mempelajari kaedah menghidupkan api dengan pelbagai cara. Antaranya kita akan fokuskan pada hari ini ialah menggunakan cara moden. Kemudian yang kedua, kita akan gunakan cara primitif. Kita berada di dalam kawasan hutan yang mana terdapat pelbagai sumber yang boleh kita jadikan sebagai bahan utama lah. Yang pertama, kita kena ingat untuk menghidupkan api kita perlu ada bahan, sama ada dalam bentuk papajal maupun gas. Tapi kalau dalam skop hutan, kita dapat banyak sumber yang terdiri daripada sumber papajal. Antara contohnya adalah ranting-ranting kayu, okey, ataupun daun-daun yang kering. Kita boleh jadikan dia sebagai fire tinder ataupun sumber utama untuk menghasilkan api. Kita akan sediakan segitiga api. Okey, kalau dalam pelajaran kebakaran bersama dengan bomba ataupun pertahanan awam, dia ada segitiga kebakaran. Tapi untuk fokus asas perkemahan ni, ianya melibatkan segitiga api. Cara bagaimana untuk kita nak menghidupkan api? Yang pertama, di kawasan yang kelembapan yang sangat tinggi. Okay, kita boleh gunakan kaedah yang ini. Kita menggunakan segitiga api. So kita perlukan kayu yang saiz sebesar ibu jari dewasa. Kemudian kita ada saiz batang pensel. Okay, kemudian kita ada saiz yang saiz jari kelingking untuk dewasa. Dan juga kita ada saiz yang besar. Okay, sama besar pergenggam ataupun pergelangan tangan untuk dewasa. Alright, nanti kita akan susun cara bagaimana untuk menyediakan api di kawasan lantai hutan yang lembap. Persiapan untuk kita mengikuti aktiviti perkemahan, kita ada lighter dan kita adalah sumber yang boleh melekatkan api. Okey, macam ni menggunakan binding tape untuk kita nak nyalakan api, dan kita akan letak supaya api kekal boleh menghasilkan kebakaran. Baik, kemudian kita akan susunkan yang pertama tadi, yang kayu saiz sebesar pergelangan tangan dewasa, kita akan letakkan di sebelah bawah. Ini tujuan untuk mengelakkan daripada sumber api tadi bersentuhan ataupun rapat ke lantai bumi yang lembap. Kemudian diikuti ranting-ranting kayu yang kecil kita akan sediakan di sekelilingnya supaya mengelakkan daripada tiupan angin yang boleh mengganggu api kecil untuk terus marak. Okey, selain itu juga ianya boleh digunakan semasa keadaan kayu api yang basah. Jadi kita boleh menyediakan api yang kecil untuk membantu proses pengeringan dengan pada kadar yang pantas tanpa memerlukan kayu api yang banyak. So ini kita nak jadikan dia sebagai pelekat api yang asas. Kemudian baru kita akan masukkan kayu-kayu yang saiz besar untuk kita jadikan sebagai kayu api. Dengan menggunakan binding tape. Kaedah ni kita boleh gunakan yang pertama sekali untuk kita nak keringkan lah kayu api sekiranya kalau terdapat kayu-kayu api yang basah. Okay, kita boleh gunakan kaedah ni. Api yang terdapat pada tinder tadi ni, dia akan membantu, haba yang terdapat pada tinder tadi ni akan membantu untuk proses mengeringkan kayu-kayu api yang basah. Okey, jadi
Dalam proses ni juga kita akan masukkan kayu-kayu api untuk kita umpankan dia. Jangan kita biarkan macam tu saja. So kita akan masukkan kayu daripada saiz yang kecil tadi sehingga ke saiz-saiz yang lebih besar, supaya kita dapat mengekalkan api tersebut dalam keadaan yang maksimum. Jadi lagi besar kita dapat, lagi marak api dan lagi lamalah ia akan bertahan, insya-Allah. Terusnya kita akan fokus kepada menghasilkan api dengan kaedah primitif, iaitu kita akan menggunakan steel striker berserta dengan char cloth ataupun char pang wood. Okey, antara bahan yang untuk kita sediakan termasuklah tinder. Okey, kita akan lekatkan api supaya kita boleh nyalakan api kepada ranting-ranting yang kecil dan seterusnya kepada kayu yang besar. Dengan menggunakan carbon steel jenis batu, cherts dan juga char cloth, kita akan pecikkan api tadi ni terhadap char cloth supaya bara dapat terhasil, okey, daripada pecikan. Dan ianya bukan semudah yang kita jangka. Dengan kaedah primitif ni, bukan seperti kita menggunakan lighter. Ada kala ianya mengambil masa dan ada kalanya ianya tercampak. Jadi kesabaran amatlah penting. Alright, lekat satu. Kita nyalakan ni dahulu. Okey, dengan menggunakan tinder sabut ni, kita akan lekatkan. Dan kita akan support dengan daun-daun yang kering.
Okey, selain itu juga metod ni dapat kita jadikan dia sebagai unggun api yang utama lah. Sekiranya kalau kita dalam kawasan perkemahan, kita akan loketkan di kawasan tengah-tengah campsite kita, bergantung kepada kedudukan fasa perkemahan ataupun pattern kita punya tapak perkemahan tu, sama ada bulatan maupun segitiga. Jadi kita letak ni di tengah-tengah dan kita akan sediakanlah kawasan yang boleh jadikan sebagai tempat kita nak berkumpul sekiranya kecemasan, ataupun tempat untuk kita nak bersantai. Okey, nak masak ataupun nak apa sahaja. Sebelum kita meninggalkan tapak perkemahan, pertama sekali kita akan clearkan dahulu api-api yang sedia ni, yang ada, supaya kita tidak merosakkan ekosistem ataupun menyebabkan kebakaran hutan berlaku. Ambilkan air, kemudian kita akan simbah dia. Kemudian pada bahagian-bahagian rarang ni, terpulang sama ada kita nak tanam ataupun kita nak biarkan dia dalam keadaan yang tersusun. Maksud dia bahagian arang ni kita kumpulkan dia setempat supaya boleh menjadi kepada bahan untuk orang yang seterusnya. Okay, jadi diharapkan ilmu tadi bermanfaat kepada anda semua dan selamat mencuba. Sekiranya dapat soalan ataupun apa sahaja, boleh ajukan pada ruangan komen. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Maizara 96. Pastikan anda klik pada tombol loceng untuk video yang akan datang yang terbaru. Jadi sekian saja daripada saya. Terima kasih saya ucapkan kerana terus menonton video ini sehingga habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.